Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Memahami bin Asmani daripada Kolej Komuniti Bandar Penawar akan membentangkan satu kajian penyelidikan yang bertajuk keberkesanan kurikulum latihan industri dalam aspek pengetahuan, kemahiran praktikal dan kemahiran insaniah dari pandangan pelajar, satu kajian kes. Penyelidikan ini saya buat bersama dengan Puan Nurul Ashikin binti Ramli dan juga Puan Khairul Bariah binti Mas Rakin juga daripada Kolej Komuniti Bandar Penawar. Ini adalah slide kandungan bagi pembentangan saya akan meliputi pengenalan, penyataan masalah, objektif kajian, persoalan kajian, metodologi kajian, analisis dapatan kajian, perbincangan dan juga kesimpulan. Bagi pengenalan, latihan dasri bagi pelajar IPT merupakan salah satu modul dan syarat wajib bagi pelajar untuk melayakkan mereka dianugerahkan sijil Kolej Komuniti di IPT. Tambahan, latihan dasri juga merupakan platform yang terbaik bagi pelajar mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran akademik yang telah dipelajari di kolej kepada pihak industri. Selain itu, pelaksanaan modul latihan adalah berasaskan OBE, Outcome Based Education, iaitu lebih berpusatkan kepada pelajar. Hasil pembelajaran boleh diukur untuk sebarang penambahbaikan dari segi pelaksanaan modul latihan industri, dari segi tempoh pelaksanaan, penilaian yang melibatkan 3 domain, kognitif, psikomotor dan juga efektif, kurikulum dan lain-lain lagi. Kajian ini memfokuskan kepada pencapaian modul latihan industri yang telah dilaksanakan melalui perspektif pelajar. Memandangkan pandangan, perspektif pelajar ini memainkan peranan yang sangat penting bagi menilai pencapaian modul latihan industri ini. Kajian ini dibuat berdasarkan permasalahan yang timbul disebabkan penurunan pencapaian CLO dan PLO dalam kurikulum LI sesi 2 2022-2023. 3 daripada 5 bagi CLO dan PLO telah mencapai penurunan daripada berdasarkan laporan hasil pembelajaran khusus PLORR sesi 2 2022-2023. Selain itu, kurikulum ini juga sebenarnya baru ditawarkan sebanyak 2 semester iaitu penurunan selepas pelaksanaan selama 2 semester dan langkah pencegahan dan tindakan awal bagi melaksanakan penambahbaikan berterusan untuk mengelakkan penurunan yang lebih banyak pada masa akan datang. Keperluan mendapatkan maklumat dari perspektif pelajar juga bagi mengenal pasti cabaran yang terkini yang dihadapi oleh pelajar semasa menjalani latihan industri. Objektif kajian mengenal pasti tahap penguasaan kediri pelajar Kolej Komuniti Bandar Penawar dan Kolej Komuniti Bandar Penawar Cawang Lapatah terhadap kurikulum latihan industri yang merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran praktikal dan juga kemahiran insaniah. Metodologi kajian, kajian yang kami buat adalah berbentuk kuantitatif, instrumen soal sidik daripada bahagian instruksional dan pembelajaran digital BIPD JPPKK, kajian keberkesanan latihan dasri, program pengajian politeknik dan kolej komuniti maklum balas pelajar. Untuk sampel, responden kajian adalah pelajar semester 4 yang menjalani latihan industri pada sesi 2 2022-2023 dan pelajar adalah daripada Kolej Komuniti Bandar Penawar dan Kolej Komuniti Bandar Penawar Cawangan Gelang Patah. Okay, 84 orang pelajar semester 4 telah menjalani latihan industri pada sesi 2 2022-2023 dan 80 orang pelajar semester 4 telah menjawab soalan kajian. Dan pecahan peratus dapat dilihat di dalam tabel. Bagi program sijil pengoperasian perniagaan sebanyak 26.3%, sijil teknologi pembinaan bangunan STP 23.8%, sijil teknologi maklumat STM 16.3%, sijil penyelenggaraan bangunan SPB 33.8%. Selain pecahan bagi jantina, lelaki 66.3, perempuan 33.8. Okey, ini adalah contoh daripada table for determining sample size from a given population. Kita mengikut V. Morgan bagi dapatan sampel dan juga populasi size. Ini adalah hasil dapatan kajian bagi aspek pengetahuan bagi program SPP maklum balas yang positif dari pelajar di mana majoriti pelajar bersetuju terhadap aspek pengetahuan dan kurikulum LI meliputi pengetahuan yang cukup, menguasai ilmu di tempat baru, mempunyai pengetahuan yang cukup berdasarkan keperluan kerja. Dan bagi program STP pula, hampir keseluruhan pelajar menunjukkan penguasaan
dalam aspek pengetahuan yang sangat baik berdasarkan semua item yang telah dinilai berdasarkan rajah uh, yang telah dipaparkan. Untuk program SPB, penguasaan paling tinggi bagi penilaian item dalam aspek pengetahuan ialah boleh menyelesaikan masalah bagi setiap tugasan yang diberikan. Namun terdapat sebanyak sebilangan kecil iaitu 3.7% pelajar bagi program SPB yang tidak bersetuju terhadap dua item penilaian, iaitu pelajar masih belum dapat menguasai pengetahuan dalam mempraktikkan pengetahuan yang dipelajari dalam tugasan yang diberikan di industri serta tidak boleh menyelesaikan masalah bagi setiap tugasan yang diberikan oleh majikan sepanjang menjalani latihan industri. Bagi program STM pula, respon daripada pihak pelajar keseluruhan pelajar menunjukkan maklum balas yang positif dan dapat menguasai aspek pengetahuan dengan baik dalam kurikulum latihan industri. Bagi aspek kemahiran praktikal pula, untuk program SPP, maklum balas yang baik terhadap aspek kemahiran praktikal, di mana mereka sangat bersetuju dan bersetuju dengan item yang telah ditanya. Namun terdapat 4.8% pelajar memberikan respon bahawa mereka mengakui masih lemah dalam mempraktikkan kemahiran yang telah dipelajari di institusi kepada industri. Dan bagi program STP pula, hampir keseluruhan pelajar memberikan respon bahawa mereka dapat menguasai aspek kemahiran praktikal dalam kurikulum latihan industri seperti di dalam rajah. Hanya terdapat segelintir kecil sahaja yang agak bersetuju bahawa mereka dapat menguasai kemahiran mempraktikkan kemahiran yang telah dipelajari di institusi dan mengamalkan ciri-ciri keselamatan di tempat kerja. Bagi program SPB pula, berdasarkan respon, majoriti pelajar memberikan respon bahawa mereka setuju dan sangat setuju bahawa mereka dapat menguasai dengan baik kemahiran praktikal selepas menjalani latihan industri. Namun, jika dilihat pada rajah, terdapat 3.7% responden masih belum menguasai kemahiran dalam mempraktikkan kemahiran yang telah dipelajari di institusi kepada industri. Bagi program STM pula, semua pelajar menunjukkan respon yang sangat baik dan sangat cemerlang terhadap penguasaan aspek kemahiran praktikal selepas mereka menjalani latihan industri. Hasil dapatan kajian bagi aspek kemahiran insaniah pula bagi program SPP, daripada analisis maklum balas pelajar, aspek kemahiran insaniah mendapati bahawa hampir keseluruhan pelajar dapat menguasai kemahiran insaniah dengan baik. Namun terdapat peratusan kecil yang lemah bagi pelajar program ini mengenai kebolehan merancang kerja berkaitan tugasan, berkemahiran berkomunikasi dengan baik di industri dan berkebolehan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris sepanjang mereka menjalani latihan industri. Sebanyak 5.3% pelajar program SPP tidak dapat menguasai kedua-dua item kemahiran iaitu kebolehan merancang kerja berkaitan tugasan dan kemahiran berkomunikasi dengan baik di industri. Manakala bagi responden bagi program STP pula, sebanyak 5.3% pelajar masih lemah untuk menunjukkan ciri-ciri kepimpinan sepanjang menjalani latihan industri pada sesi ini dan juga lemah terhadap penguasaan berkebolehan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris sepanjang mereka menjalani latihan industri. Bagi dapatan kajian aspek kemanusiaannya untuk program SPB pula, terdapat segelintir pelajar iaitu sebanyak 3.7% pelajar masih lemah untuk menyesuaikan diri dengan budaya kerja di industri, merancang kerja berkaitan tugasan dan berkomunikasi dengan baik di industri. Selain peratusan paling tinggi dikuasai oleh pelajar program SPB pada sesi ini ialah kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Inggeris sepanjang menjalani latihan industri iaitu sebanyak 7.4% responden memilih skala sangat tidak setuju dan 3.7% pelajar berada dalam skala tidak setuju terhadap kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Untuk program STM pula, berdasarkan analisis rajah, kemahiran yang sama juga tidak dapat dikuasai oleh pelajar iaitu 7.7% pelajar program STM pada sesi ini tidak boleh berkomunikasi dalam bahasa Inggeris sepanjang mereka menjalani latihan industri.
So, hasil daripada dapatan kajian inilah kita punya perbincangan kajian, iaitu penguasaan pelajar dari aspek pengetahuan, kemahiran praktikal dan kemahiran ilmiahnya dalam program latihan dasi adalah sangat baik bagi keempat-empat program. Namun, penambahbaikan perlu dilaksanakan kerana terdapat peratusan kecil pelajar yang lemah dalam aspek yang dibincangkan. Antara cadangan yang bersesuaian yang dicadangkan mengikut aspek kriteria yang rendah adalah seperti berikut. Bagi program SPB, aspek pengetahuan, kemahiran praktikal dan kemahiran insaniah, pengetahuan menyelesaikan masalah dan tugasan, kemahiran mencapai sasaran kerja yang ditetapkan oleh majikan, kebolehan merancang kerja berkaitan tugasan, kemahiran berkomunikasi dengan baik, kebolehan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris sepanjang menyelidiki dari segi boleh dipertingkatkan dengan beberapa cara. Bagi program SPP pula, aspek kemahiran praktikal dan juga kemahiran insaniah, kebolehan dalam pengetahuan untuk mempraktikkan kemahiran yang telah dipelajari, kebolehan merancang kerja berkaitan tugas, kemahiran berkomunikasi dengan baik dan kemahiran berkomunikasi dalam bahasa Inggeris perlu ditekankan bagi program SPP. Untuk program STP pula, lebih berfokuskan kepada kemahiran insaniah, iaitu kemahiran menunjukkan ciri-ciri kepemimpinan dan sekali lagi kebolehan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Bagi program STM pula, aspek yang sama dalam kemahiran insaniah, iaitu berkebolehan berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Hasil kesimpulan daripada penyelidikan ini, usaha berterusan dalam memperbaiki tahap komunikasi pelajar terutamanya dalam bahasa Inggeris perlu ditingkatkan oleh pelajar semasa mereka mengikuti sesi PDP di institusi. Aktiviti yang menarik minat pelajar untuk menjadikan bahasa Inggeris sebagai salah satu modul yang menyeronokkan di dalam komunikasi. Selain itu, mereka perlu menaikkan tahap keyakinan diri mereka semasa mereka berkomunikasi, dan kajian lanjutan melihat dari sudut persepsi majikan terhadap latihan dasi juga harus dibuat memandangkan markah yang diperoleh oleh pelajar adalah daripada pihak majikan dan juga pihak pensyarah. Sebarang cadangan hasil dapatan kajian sebenarnya boleh membantu pencapaian pelajar dan objektif kajian tercapai pada kami dan institusi dapat melaksanakan penambahbaikan berterusan dari masa ke semasa. Sekian saja hasil pembentangan saya pada hari ini. Terima kasih kepada semua pihak ICOMA kerana sudi menjemput kami semua, dan saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.